الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Yang dikasihi pengurusi surau Marwatah barisan shaf jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tutu imam, tutu guru, datu-datu, dati-dati, orang-orang besar kawasan ini, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Kita mulakan pagi ini dengan doa yang selalu Nabi baca. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Dan juga Rasulullah SAW dalam riwayat yang masyhur selalu membaca pada waktu pagi dengan doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amalan yang diterima. Dapat tiga-tiga perkara ini dalam bahasa kita, dunia anak yang punya. Kenapa? Kerana dia merantasi dua kebaikan, dunia dan juga akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, lafaz syukur kepada Allah di atas kurniaan nikmat yang teramat banyak kepada kita. Sementara lagi nikmat tersebut sentiasa datang dan berkunjung, sehingga apabila kita ingin mengkaji atau mengauditkan nikmat Allah, nescaya tidak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, maka tak terhitung. Kita duduk sekarang ni, kita rasa kita tak ada nikmat. Tapi tuan-tuan, Allah beri sihat, Allah tak sakitkan kita, Allah beri mata, beri telinga, beri akal yang baik. Semua tu nikmat, kalau nak hitung memang tak terhitung. Sementara lagi nikmat kita mempunyai keluarga, anak, isteri, suami yang baik-baik belaka. Ini pun satu nikmat yang luar biasa. Sementara dan puncaknya nikmat Islam, iman, taufik, hidayah, nikmat nur, makrifah, dan begitu juga keyakinan, istiqamah. Itu semua nikmat-nikmat yang amat mahal dalam komus kehidupan seseorang manusia. Jadinya lafaz yang kita patut gunakan adalah Alhamdulillah, dan berdoa kepada Allah agar nikmat tersebut dikekalkan dan jangan dihilangkan. Sebagaimana Nabi ajar kepada kita, kalau boleh bacalah doa, Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmati wa tahawuli afiyati wa fujaati nikmati wa jami'i sakhati. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada hilangnya nikmat. Nikmat hilang. Begitu juga tukar dari segi afiat, kesihatan baik, kepada kecederaan, kesakitan, keunsuran. Begitu juga daripada kemurkaan kami, daripada perkara yang kami tak ingini, tukar daripada nikmat kepada nikmah. Semua itu kita minta berlindung dengan Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tajuk yang diangkat pada pagi ini adalah untuk mengetahui keistimewaan bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan bukan sekadar kita nak tahu keistimewaan bulan Ramadan Al-Mubarak, bagaimana kita nak meraih di sebalik keistimewaan tersebut untuk kita dapat sesuatu daripada keistimewaan tersebut.
Pertama sekali, dalam sebuah hadis yang masyhur, Rasulullah SAW menyatakan, diberi kepadaku, kepada umatku 5 perkara bila datangnya Ramadan Al-Mubarak. Ada 5 perkara yang Allah SWT bagi. Apa dia 5 perkara tersebut yang Allah bagi? Antaranya adalah, pertama, Allah jadikan bau mulut orang yang berpuasa itu harum di sisi Allah, di mana lebih harum daripada bau kasturi. Maknanya kelebihan orang yang berpuasa ni, mulut dia saja baunya adalah cukup hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala disebut akan mengampunkan, malaikat akan mengampun, meminta ampun kepada orang yang beribadat, berpuasa. Wa tastaghfiru lahumul malaikah, minta ampun, ya Allah ampunlah si fulan bin si fulan, si fulanah bin si fulan binti fulan. Yang ketiga, syurga dihiasi pada setiap hari di bulan Ramadan. Dalam arti kata lain, mengajak, menyeru untuk mereka yang baik, bertaubat, beribadat, beramal saleh, beriman, bertakwa, bagi melayakkan diri menjadi penghuni syurga. Antaranya yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menambah syaitan-syaitan, jin-jin yang ganas ini semua. Ibnu Qadiyah menafsirkan, dan ramai lagi ulama tafsir dengan berbagai tafsir. Kerana masa tak sempat, saya taklah nak bincang panjangnya. Dan yang kelima, setiap akhir malam daripada setiap bulan Ramadan, setiap malam akan diampunkan dosa-dosa mereka yang telah melaksanakan ibadat dengan jayanya. Ini istimewa yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Saya nak melihat dari sudut yang lain lagi, yang lebih luas, berdasarkan kepada nas-nas Al-Quran Karim dan juga hadis-hadis Nabi SAW, serta catatan-catatan kemenangan serta sejarah yang menunjukkan keistimewaan bulan Ramadan Al-Mubarak. Pertamanya, keistimewaan yang juga dianggap terbesar adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu yang pertama di bulan Ramadan. Bahkan disebut secara spesifik, Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, pada malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menyebut syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Allah turunkan Quran pada malam Ramadan, pada nuzulul Quran pada bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tak kala manusia terkiai-kiai mencari petunjuk ilahi dalam keadaan kegelapan jahiliyah, yang mana mereka berkiblatkan kepada materialisme, mati. Mereka menyembah syaitan-syaitan. Mereka melantik Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah. Mereka mengikut dan merajai oleh hawa nafsu. Ketika itu mereka boleh lakukan apa saja. Antaranya mereka bunuh anak perempuan hidup-hidup. Wa izal maw'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Antaranya mereka meminum arak yang memabukkan. Antaranya bagi mereka zina adalah perkara biasa. Antaranya mereka menghambakan sesama manusia. Dan mereka melakukan 1001 macam jahiliyah, khurafah dan bid'ah serta amalan syirik. Akhirnya Allah turunkan Al-Quran Karim yang Allah sebut dalamnya sebagai hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sifatnya memberi petunjuk kepada manusia dan juga keterangan-keterangan daripada petunjuk. Tak kala mereka berada dalam kegelapan jahiliyah, tiba-tiba datang sinar cahaya Quran
yang menyinari hidup mereka. Ketika itulah mereka merasakan sebuah cahaya yang memandu kehidupan mereka. Dan ini telah diperakukan oleh sahabat Nabi, seperti mana yang dinyatakan oleh Ja'far bin Abi Talib ketika misi hijrah yang kedua ke Ethiopia, Habsyah, dan orang kafir Quraisy datang untuk membujuk Raja Najasyi supaya menyerahkan semula umat Islam ini ke Mekah bagi diseksa. Akan tetapi bila raja yang adil, iaitu Raja Najasyi, bertanya kepada orang Islam, maka Ja'far memberi jawapan yang tuntas sebagaimana yang kita telah sebutkan tadi. Cahaya yang membawa kepada hidayah Allah dan diperakukan, dibela umat Islam dengan sebela-belanya. Inilah hebatnya Islam itu telah memberi cahaya. Kalau tuan-tuan tengok orang-orang yang bukan Islam, yang mana mereka ini akhirnya mendapat sinar hidayah Tuhan, kita akan nampak sementara lagi dia faham, dia beramal, dia belajar dan dia makrifah dengan sedalam-dalamnya tentang Islam, kita akan dapati bahawa beliau orang seperti ini, dia akan mendapat dua perbezaan di antara kegelapan dengan cahaya Islam itu. Dan dia lebih menghargai dan dia lebih merasai dua keadaan yang berbeza. Cukuplah seorang sahabat saya pernah cerita, dia kata masa dia zaman tidak Islam dulu, sikit ada masalah, niatnya nak bunuh diri. Ada masalah, nak bunuh diri kerana jiwa kacau. Tetapi selepas beliau memeluk Islam, beliau menyatakan beliau menghadapi sebarang tribulasi, mihnah kehidupan, cabaran yang luar biasa, tapi dia tidak ada niat pun nak bunuh diri. Kenapa? Kerana kekentalan kehebatan. Kerana Islam mengajar prinsip hidup. Islam mengajar bahawa dunia ini pentas ujian. Islam menyebut walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Dan kami, yakni Allah, pasti akan menguji kamu dengan sedikit daripada rasa takut, rasa lapar, dan juga kekurangan daripada jiwa raga, yakni kematian, dan juga harta benda termasuklah tanam-tanaman dan hasil mahsulnya. Dan beri berita gembiralah kepada orang-orang yang bersabar. Jadi mereka jadi kukuh, jadi ampuh, jadi kental, jadi kuat. Kerana Islam mengajar manusia mesti berjalan mencari mardatillah, bermujahadah, berjuang dalam hidup untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya adalah bila mana Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan ini menjadi panduan hidup kita. Yang Nabi sebut dalam sebuah hadis, Al-Quran ma'dubatullah fil ardh. Quran itu merupakan hidangan yang lazat daripada Allah. Sepatutnya kita ambil. Bulan puasa kita diberikan pilihan sehidangan makanan sesederhana ini, sehidangan makanan yang amat lazat. Kita nak pilih mana? Maka sudah tentu kita akan pilih yang terbaik, dan kita sekali-kali akan menjarakkan daripada yang tak baik. Sekarang Al-Quranul Karim sebagai satu hidangan yang sewajarnya kita terima. Tak kala dunia terkian-kian mencari formula dan mencari identiti serta panduan dan pedoman, maka mereka pilihlah barat, mereka pilihlah timur, mereka pilihlah dengan berkiblatkan kepada akal semata-mata. Tapi mereka tidak menemukan kebahagiaan. Mereka tak menemukan solusi yang terbaik. Sedangkan Al-Quran Karim
Yang Nabi menyebut hablullahil matin, tali Allah yang kukuh lagi ampuh. Tetapi sayang 1000 kali sayang, kita tidak dapat melaksanakannya, mengambil istifadah daripadanya, berpedoman kepadanya, mengambil hidayah daripadanya, menghayatinya, bahkan mengamalinya. Maka seolah-olah orang Islam berada di satu lembah, sedangkan Quran di lembah yang lain. Maka ini adalah kerugian yang amat besar tak kala khazanah ilmiah kita miliki, iaitu bersumberkan daripada Allah yang tidak ada syak serta ragu lagi, tapi kita biarkan dan kita kesampingkan. Inilah serugi-rugi manusia, tuan-tuan. Jadi bulan Ramadan sengaja Allah pilih hidayah daripada kita. Di bulan Ramadan juga kita tengok sinonim dengan turunnya Al-Quran, iaitu dirasulkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Peristiwa turun Quran daripada puncak gunung An-Nur atau Bukit An-Nur, Jabal Nur, setepatnya dalam Gua Hira, ketika fajar hampir menyingsing. Mengikut riwayat yang sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, datangnya Jibril dari arah belakang dan peluk Nabi dengan pelukan yang kuat seraya berkata, "Iqra, bacalah." Maka Nabi jawab, "Ma ana biqari." Aku bukan orang yang pandai membaca. Bahasa yang dibahasakan oleh Nabi ada beza di antara dengan jawapan aku tak nak baca. Aku tak nak baca engkau. Kita boleh baca, tapi kita tak nak. Aku suruh aku tak nak. Keadaan aku lah. Itu lawan. Tapi Nabi gunakan qari. Apa makna qari? Qari itu makna isim fa'il. Isim fa'il itu memberi makna tufidul wasf. Sifat Nabi itu ummi, tak boleh baca. Jadi macam mana aku nak baca? Aku tak boleh nak baca. Aku tak boleh nak baca. Yang Allah sebut dalam Al-Quran Karim, "Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulah." Dialah yang membangkitkan dari kalangan ummi yang tak pandai baca itu sebagai rasul. Artinya di sini menempelak ujahan golongan orang yang talis bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka cipta Al-Quran, tapi itu bukan. Ia daripada Allah Subhanahu. Poin yang saya nak nyatakan di sini ialah bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima daripada nas ilahi ini, Quran wahyu ini, maka Nabi menjawab jawatan sebagai Rasul penyampai. Maka Nabi menyampaikan risalah Allah yang menjadi satu sifat yang wajib daripada 4 sifat yang masyhur yang dikatakan sifat-sifat yang wajib bagi Rasul: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Maka Nabi bersifat mubaligh, menyampaikan. Wa ma 'ala rasul illa al-balagh, dan tidaklah Rasul itu melainkan menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi ini, sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bila mana diutuskan dan membawa sunnahnya, membawa hadisnya, membawa akhlaknya, membawa kehidupannya, dia adalah cuba mengakhlakkan dirinya dengan akhlak Quran. Sebagaimana hadis yang sahih, Aisyah radhiyallahu anha bila ditanya tentang akhlak Nabi, yang Allah nyatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya kamu berada di akhlak yang agung. Kata Aisyah, "Kana khuluqul Quran." Adalah akhlaknya Quran. Maknanya apa yang kita baca dalam Al-Quran, terjemahan secara hidup dan nyata serta waqi' dan realiti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di
Disitulah kita kata istimewanya bulan Ramadan. Al-Quran Karim yang mewakili rukun iman, salah satunya beriman kepada kitab. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirisalahkannya juga mewakili beriman kepada Rasul-Rasul alaihi wassalam. Artinya perjalanan seperti ini, Rasul yang menafsirkan Quran bak kata Imam Syafi'i sebagai muqarriratul lil Quran, mengiyakan dalam Quran, mufassiratul lil Quran, menafsirkan apa yang ada dalam Quran, wa mubayyinatul lil Quran, menerangkan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadinya tuan-tuan, bila Rasul juga bermula mesej dakwahnya dan peranannya pada bulan Ramadan, bermakna kita telah dianugerahkan pada bulan Ramadan dua kekuatan dan sumber yang autentik, yang asli, yang kukuh, iaitu Al-Quran dan juga Sunnah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis riwayat Malik dalam kitab Muwatta dan lain lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selama mana kamu berpegang kepada dua perkara ini, kamu tak akan sesat. Kitab Allah dan sunnah Nabi. Bulan Ramadan mengajar kita macam itu. Artinya kita juga kena kaji tentang sunnah. Jarak kita dengan sunnah macam mana, sirah Nabi macam mana. Semuanya itu sepatutnya kita makin lama makin kukuh dengan sirah dan sunnah Nabi. Saya contoh, umur kita berapa sekarang? Ini cakap mudah-mudah lah. Kita letak umur kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Dalam sepanjang umur kita seperti itu, setakat ni berapa hadis-hadis Nabi yang kita dapat hayati, amali, fahami, hafaz dan ingat, ataupun sekurang-kurangnya kita tahu. Mungkin cakap umum boleh, tapi bila didetailkan dengan riwayatnya, dengan syarahnya, kita suka. Kita suka. Kerana itu tuan-tuan, seorang ulama Islam yang lahir pada tahun 630 Hijrah, dekat dengan 1000 tahun, 8 tahun lepas, Al-Imam Nawawi, seolah-olah macam firasat yang Allah bagi kat dia ilham. Dia tahu kita ni memang nak mengambil hadis ni banyak-banyak. Tahu tak? Banyak. Sahih Bukhari yang kami terjemahkan lebih daripada 7,000 hadis. Itu baru Sahih Bukhari. Muslim memang adalah campur masuk-masuk semua sekali itu, tapi banyak. Catatan yang kami tunjukkan ketika menterjemahkan biografi Imam Ahmad bin Hanbal, dikatakan beliau menghafaz lebih daripada 1,000,000 hadis. Yang baru-baru ni dalam YouTube, tuan-tuan boleh tengok dalam satu tajuk namanya Hufazul Wahyai, yang menghafaz dua wahyu. Ada seorang pemuda boleh menghafal lebih daripada 1,000,000 hadis. Boleh tengok dalam YouTube. Kalau tak silap, orang Palestin menetap di Jordan, kemudian hijrah duduk di Masjidil Haram dan menjadi guru salah seorang apa. Tebuklah kok mana popak hadis Allah bagi. Tapi orang macam tu, orang itulah sebagai nak mengekalkan bahawa Islam ini tetap relevan dan terpelihara, sebagaimana firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi macam mana kita nak ambil tindakan yang pertama? Bagi saya yang pertama sekali, sekurang-kurangnya kita miliki buku hadis 40. Baca hadis 40. Sebenarnya ada 50 hadis, sebab Ibn Rajab Al-Hambali tambah 8 hadis. Imam Nawawi sebut 42 hadis, tambah 8 hadis. Kita boleh terang, boleh faham satu-satu. Dan kalau kita boleh bina keluarga kita dengan hadis 40 ni, insya-Allah
sekurang-kurangnya kita berpandukan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis Nabi sallallahu. Kedua, kalau kita tanya pula, kita nak tahu A to Z kehidupan Nabi. Setakat saya kebut umur kita macam tu, kita tahu tak sedetailnya Nabi kita ni? Cerita bab Nabi kita, macam mana dia hidup, macam mana dia perang. Kalau kata kita kadang-kadang bukan tak tahu, tapi tahu pun tak tahu. Nak kata tak tahu, tahu. Nak kata tahu sangat, tak tahu. Nak kata detail sangat, tak berapa nak tahu. Begitulah orang panggil keawam-awaman. Nak tak jejak. Saya macam tuan-tuan juga, tuan-tuan. Saya macam tuan-tuan. Pernah saya pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Saya ingat dah 5 tahun 4 tahun. Saya masuk dalam satu pameran Rasulullah SAW dekat Masjid Nabi. Dia buat pameran tu detail. Tukar ceramah tu ada melalui video, melalui TV yang sifatnya 3D, dan melalui bahan-bahan artifak Rasulullah SAW ada. Saya kagum, sehingga saya berkata alangkah baiknya kalau wujud di Malaysia seperti itu. Kita tidak nak mengambil sebahagian sekadar dok kagum sesuatu yang ada pada Nabi itu. Saya tahu keseluruhan hidup dia. Kita dah tahu. Saya pergi ke Mekah pula. Sampai di Mekah, jadi orang yang temu ni ada seorang Arab temu. Masya Allah, bila diperkenalkan saya terkejut sangat. Rupa-rupanya orang ni pagi, petang, siang, malam mewakafkan hidupnya untuk menulis sirah dan sejarah Nabi. Rupa-rupanya pameran yang dibuat itu adalah daripada tuntasan idea bernasnya. Dia hadiahkan saya satu buku kecil. Dia rumuskan mengikut nas-nas yang sahih sifat akhlak kehidupan Nabi SAW. Masya Allah, detail. Tak besar. Sebab Hafsah ni banyak syama'il ada, sirah ada, macam-macam. Sehinggalah menjadi kelaziman saya buat buku. Bila musim hijrah, saya buat buku hijrah. Bila maulid Rasul, saya buat maulid Rasul. Bila Isra' dan Mi'raj, saya buat. Tapi Isra' Mi'raj ni buat tak siap-siap. Sampai kat 15 tahun. Tahun ni baru siap Isra' Mi'raj. Satu-satu lengkap, insya-Allah dalam bahasa Melayu lengkap. Cerita adakah Nabi tengok Allah, cerita Nabi masa duduk di Sidratul Muntaha, adakah Nabi masuk syurga atau tak, Jannatul Ma'wa, bagaimana bentuk Sidratul Muntaha, yang kita kemukakan nas sahih atau tidak dibahaskan oleh ulama satu-satu. Ada kadang-kadang palsu, ada kadang-kadang ta'if, ada yang sahih. Satu-satu kata gitu punya. Alhamdulillah. Jadi bila tengok semua ni, saya kata tak boleh, aku mesti kena buat. Dia aku tahu. Rupanya bila kita kaji betul-betul, kita dapati Rasulullah ni luar biasa. Apa yang kita dapati bahawa pertama sekali, bila kita nak buat sesuatu ni, biar ada satu kelainan. Kalau kita nak cerita tentang sejarah Nabi baca saja, maka kita akan dapati ada seorang ulama namanya Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri telah menang anugerah penulisan ringkas sirah Nabi yang dinamakan Ar-Rahibul Maktum. Kalau nak baca buku sirah Nabi klasik, kita ada sirah Ibn Hisham, kita ada sirah Ibn Ishaq. Kalau nak baca tentang akhlak-akhlak Nabi dan juga sifat kesukaan Nabi, kita ada Asy-Syama'il oleh Imam At-Tirmizi.
Maka saya rasa kita kena buat satu cara lain. Maka saya namakan garis masa harian Rasulullah. Tahun ni apa berlaku, bulan ni apa berlaku, dan umur Nabi tu berapa. Daripada umur dia sehari lahir sampai dia meninggal dunia, usianya 63 tahun 4 hari. Sebelum dia mati sehari, apa benda dia buat? Contohnya, dia mendekatkan semua hambanya. Duit yang ada padanya 7 dinar disedekahkan. 1 dinar bernilai lebih kurang dalam RM1,200 kepada RM1,400. Sebab dinar tu dinar emas, bukan dinar macam tu dinar emas. Apa lagi dia buat? Dia buat satu-satu. Nabi perang berapa kali dalam hidup dia? Ada kata 26 kali. Apa beza antara perang dengan satu lagi perang juga? Satu dinama Ghazwah, satu namanya Sariyah. Ghazwah ni Nabi sendiri pergi, Sariyah ni Nabi hantar 100 orang, 50 orang serang, pergi lawan dengan musuh-musuh kecil-kecil. Jadi bila kita baca macam tu, kita tahu, oh ini pengajarannya. Maka saya namakan satu buku Garis Masa Hayat Rasulullah. Dan cara pembahagiannya kita ambil tiga perkara ataupun 4 perkara. Iaitu, pertama kita buat garis panduan. Kedua, kita terangkan isi kandungan, apa punya secara tafsir. Ketiga, ada peta dia satu persatu. Jadi kata orang, supaya mudah kita ingat. Rupa-rupanya bila kita kaji begitu, baru kita tahu istimewanya Rasulullah SAW. Seolah-olah selama mana manusia mempunyai formula, tapi melaksanakan formula itu soal lain. Contoh saya kata, jom kita jadi baik. Dan nak jadi baik apa? Nak start ke mana? Nak jadi baik. Oh, nak jadi baik ni, mula kena zikir, mula kena baca Quran. Jangan kata ke orang, nak jadi baik ni kena banyak semayang, kena pergi masjid, kena pergi surau, ziarah kubur, ziarah orang sakit. Kan ada. Baik. Satu kalimah umum, tapi yang tafsir tu Nabi. Yang ini yang kita nak dalam hidup kita. Kemudian saya nak cakap ni kalau boleh 2 jam setengah. Tapi dia berkata dah puasa ni, saya ambil masa 15 minit ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa yang menariknya di bulan Ramadan itu, ni 2 dah saya sebut ni. Di bulan Ramadan ni Allah sengaja mengekstrakan dan meningkatkan pahalaan yang kita buat berbanding bulan lain. Nabi kata, man tatawwa'a bi khaslatin min khisalil khair kana kaman adda faridah fi masjid. Wa man adda faridah kana kaman adda sab'ina faridah fi masjid. Siapa buat satu cabangan sunat yang baik, dia sembahyang sunat, dia zikir, digandakan pahala seperti buat satu fardu. Dan siapa buat satu fardu, digandakan pahala seperti buat 70 fardu. Tak nak pun kita macam tu. Ambil peluang tuan-tuan, kita rugi. Sedar tak sedar, inilah cabangan kepada kita Ramadan. Kalau kita lepas peluang, kita rugi. Sebab itu bulan Ramadan ni satu mukhayyam terbawi. Saya nak contoh mudah gini je. Bulan Ramadan ni ibarat 2 orang. Seorang peniaga yang amat percaya dan seorang peniaga yang tidak percaya. Di bulan Ramadan, peniaga yang amat percaya ni, dia menghasilkan ratusan ribu bahkan juta. Bagi yang tak percaya ni, dahlah tak untung, rugi pula. Maka begitulah kalau kita terjemahkan kepada dosa dan pahala. Pada bulan Ramadan ada orang yang berjaya. Macam di kalangan kita, siapa yang telah khatam Quran sekarang? Mungkin saya tahu amat, saya sendiri pun nak khatam ni, baru nak khatam, baru nak cuba.
Lalu 3 hari sibuk. Tengok. Cabaran kita 3 hari lepas. 3 hari. Ini cerita-cerita benar lebih kurang. Setepatnya hari Isnin. Saya pergi ke penjara tanpa sebut di mana-mana. Tradisi ini hampir setiap tahun kita pergi buka puasa. Saya paling target bantuan akhir. Itulah setiap tahun. Sebab bantuan awal ni dia lain. Tempoh bila balik, belum dia. Dia relax kadang-kadang tu. Akhirnya dah. Yang saya ingat daripada awal saya pergi sampai sekarang, ada lagi. Hak masuk kan pun ada. Sebab itu banyak membesarkan diri saya. Satu soalan biasa saya tanya. Soalan yang terlalu terlalu basic. Siapa di kalangan anda yang telah khatam Quran? Tak katakan apa yang katakan. Memang dari segi episod awal hidup dia tu memang tegur benar lah pada kita. Ada yang dah hitam apa? Saya pernah masuk duduk sama dia satu set. Saya tengok Quran terbuka. Sejadah. Baca. Yalah hak biasa-biasa lah. Ni nak cerita yang ada golongan yang Allah bagi hidayah di belakang jejak-jejak besi. Insaf, tuan-tuan. Cabaran bagi kita. Itu saya kata, bila kita tengok keuntungan orang yang benar-benar guna pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan sebagai contoh, Nabi ditanya, ayu sadaqati afdal, apakah sedekah paling afdal? Nabi jawab, sadaqatun fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Nabi adalah orang yang pemurah, dan di bulan Ramadan lagi pemurah. Lepas daripada bertemu dengan Jibril, tadaruskan lagi pemurah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sepemurah-pemurah manusia. Lebih murah daripada angin yang sedang bertiup kencang. Kita pergi tepi pantai, angin tengah tiup, kita tahu. Rasulullah lagi pemurah daripada itu. Kita bukan nak lawan Rasulullah, tak perlu lawan Rasulullah. Ni orang tak perlu lawan, Rasulullah ikut. Rasulullah pemurah, aku nak lawan lagi. Tak. Jadi ikut ni kena ikut belakang. Dan kenali tu bisa nanti ikut sebenarnya. Ikut belakang. Dan peliknya, kadang-kadang kita tak apa nak tahu. Aku nak tahu apa benda paling bagus. Bahasa mudah kita kata pahala. Betul? Pahala ni memanglah orang nak pahala. Tapi manusia ni kadang-kadang dia nak nampak benda tu, dia nampak. Ya, nak macam orang kerja, dapat gaji. Faham? Orang kerja dapat gaji. Sekarang aku sedekah apa benda? Saya berada dalam fenomena seperti ini cukup lama. Sehinggalah saya berfikir, saya ingat saya kena tulis buku lah. Saya ni tak ada kerja tu lah. Kerja saya penulis. Jadi tak apalah, masing-masing ada kerja masing-masing. Jadi saya penulis. Saya kaji betul-betul apa nas-nas yang terkait dengan sedekah dan realiti sebenar. Maka saya hasilkan satu buku, Keajaiban Sedekah. Daripada zaman Nabi sampai zaman sekarang, peristiwa pelik-pelik banyak. Kalau nak ceramah jadi 2 jam lagi lah. Belum. Saya ambil satu kisah. Ada dengan sebab sedekah selamat daripada, ada dengan sebab sedekah selamat daripada bala, ada dengan sebab sedekah selamat daripada penjara, ada dengan sedekah selamat daripada kena bunuh. Ada daripada sedekah ni Allah bagi beberapa kelebihan yang lain.
banyak lagi kelebihan yang Allah bagi. Ada yang Allah kayakan dia, ada yang Allah ganti balik harta, ada yang Allah bagi luar biasa banyak. Saya nak cerita hak modern tu sebab orang lama ni kadang-kadang macam itu mungkin Allah bagi mereka lebih. Kita ambil. Ada seorang namanya Dr. Khalid bin Jubair. Dia pakar perubatan, orang Saudi, pakar perubatan, dan dia jadi pendakwah yang hebat sekarang. Saya ingat umur dia 60 lebih, 70 tahun. Kalau tuan-tuan buka search dalam YouTube, tuan-tuan kata cuma dia cakap bahasa Arab lah. Dia ceramah sungguh senang. Dia ceramah realiti apa yang berlaku pada hidup dia. Salah satu yang saya sebut, dia cerita satu hari seorang pemimpin Saudi, Amir Sultan, mati dah. Ini mungkin cerita tahun 2000 ataupun 90-an ataupun apa gitu. Hantar dia pergi ke Morocco, Maghribi. Hantar dia. Bila hantar pergi ke Morocco, ke Maghribi ni, dia pun pergi tujuannya tak lain tak bukan semata-mata untuk, kata orang, pergi buat rawatan percuma, lagi rawat percuma kepada orang sakit ni. Jadi dia pun dihantar, ada welfare lah sikit, dihantar. Dia pun pergilah, sampai di sana, dia pun carilah tempat untuk dia, orang panggil apa, klinik ataupun hospital yang dia boleh set up. Dia pun pergi. Sampai di sana, duit tak banyak lagi, tak cukup. Dia pun hantar surat balik kepada Governor. Bila dia hantar Governor balik balik, tawakal Allah. Kalau waktu tu kalimah senang sebut, tapi nak praktis tu lemah kita. Teman dia. Sampailah dia kerja dalam keadaan sukar. Salah seorang pesakit dia tengok si doktor ni, dia kata, doktor nampak doktor susah hati ni, ada masalah dia, equipment dah cukup ni, susah nak rawat pun tak selesa lah, mungkin terhad. Doktor nak bantuan tak? Nak lah. Saya beri nombor telefon ni, doktor kontak dia, temu orang ini, orang Morocco, duduk di tempat sekitar ni, apa balik. Kawan ni pun telefon, Assalamualaikum tuan, ya saya daripada Giat juga. Kalau boleh nak minta bantuan, nanti saya bawa lah proposal. Oh, buat apa? Okey, awak datang sekat saya pada hari sekian. Ya, sikit-sikit. Dia pun datang. Ini cara orang kaya sungguh, bukan buat-buat kaya. Biasa tu orang kaya sungguh ni dia lain. Plus pemurah. Mari akak tangan jadi duduk saja, proposal nak datang. Boleh tak kalau saya bagi 1 juta cukup tak? Mungkin kawan ni nak minta dalam 100,000 ya, ataupun 200,000. Kalau saya bagi 1 juta cukup, bagi. Ada tak bagi dengan pinjam? Atau hutangkan kat awak? Dah saya bagi. Tu setiausaha tulis cek bagi. Kawan ni belum mukadimah lagi, belum proposal lagi, belum ni lagi, belum nak keluar daripada beg lagi. Tak bagi tu. Kalau kita kau minta maaf lah, malam baru meeting 3 bulan lagi ya. Ataupun kita tengoklah, kita pertimbang ada banyak sangat ni, kita nak minta berapa ni, kan boleh daripada 2,000 bagi 4,000 itu pun banyak. Itu kalau dapat. Tapi buah bahasa yang orang ni guna ni pelik. Dia kata sebab kawan ni terkejut. Dr. Khalid Jubair ni terkejut. Dia pun kata, tuan, saya nak cakap satu kalimah saja.
apa yang saya bagi kat Tuhan 1 juta ni, saya akan dapat 3 juta pada akhir minggu ni. Saya akan dapat. Macam mana? Ada orang bayar hutang? Tak. Rezeki Allah bagi. Ceritalah pada semua. Wallahi, cerita. Bukan sekali saya buat macam ni. Itulah berlaku. Ni martabat apa? Yakin. Martabat kita dengar hari. Yakin hari, yakin. Dia kata cerita. Dan dia beriman dengan apa yang Allah kata, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Siapa yang apa yang kamu infakkan sesuatu pun Allah akan. Wa huwa khairur raziqin, dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Lain dia tambah lagi, dia kata apa? Aku ada 4 orang anak. Orang kaya ni kata. Setiap orang anak tu aku bagi satu syarikat atau kinah. Dan mereka semuanya mendapat laba kaya lah. Kita miskin lah tu. Kaya. Kaya lah. Ada pun wakaf aku nak beritahu kepada kamu, aku beli bangunan untuk pesakit dialisis buah pinggang, di mana yang cuci buah pinggang ni setiap 2 hari sekali. Aku telah wakafkan lebih 20 hospital. Bukan 20 mesin dialisis, itu sikit baru. 20 hospital untuk dijadikan pusat rawatan. Gitulah aku lakukan. Dan semua ini adalah rezeki yang Allah kurniakan kepada. Tengok orang macam ni. Ni cerita muka segar-segar tu sebelah. Banyak lagi kisah-kisah lain lah. Dan kita ada sumber daripada mana rujukan tu, kita akan sebut satu persatu. Maka ni bulan Ramadan ni kita boleh buat lah. Surau kita nombor 1 sekali, bab jam buka puasa. Tanya terimeh, tanya bendahari, tanya pengusi. Dia kata berapa sepala? 10 ringgit. Saya nak ambil 5 orang. Bayar 50 ringgit. Boleh jadi 50 ringgit itu 5 orang, maka itu menjadi saksi kita di hari akhirat kelak. Maaf Allah kepada kita. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Kata Nabi, takutlah kamu kepada api neraka walaupun secubit waham. Apa makna secubit waham? Maknanya kita ada suti waham. Suti waham bukan riak. Suti waham sebiji tu, ada 3 orang minta kita ambil. Aku cekok waham. Sikit. Aku sikit. Boleh rasa. Sampai tahap tu orang macam ni dapat jaga daripada penyakit. Sementara kalau jam orang kenyang, alhamdulillah, kita boleh buat macam tu. Dan pada bulan Ramadan lah kita juga kena baiki keluarga kita. Kita keluar bulan Ramadan, biarlah jadi baiti jannati, rumahku syurga. Saya sebut dalam buku baiti jannati. Kena dah tuan-tuan. Kita anak-anak kita, inilah pesanan. Kita cerita pada anak-anak. Sebab apa? Saya pun tengok bila raya lah, daripada dulu sampai sekarang. Kalau kita tengok iklan raya, semua jadi sedih-sedih kata. Lama dah aku sedih. Tengok anak-anak yang sedih. Anak deraka, bini dizalimi laki, anak yatim, semua harus sedih-sedih nak raya. Kita pun kesal. Kata pula dengar lagu, nyanyi bukan lagu lah, tengok takbir. Dia takbir pahmayang dengan takbir raya lain. Takbir raya nani Allah. Ni orang Melayu kita. Tak apa, kita rasa sekolah. Kalau jenis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha, kita tak ada feeling, tak ayah. You are fired. Tak apalah, waktu hak Islam. Arab tak tu tak. Saya duduk di Arab, 3 tempat. Tak ada takbir macam kita. Tapi orang Arab pun dia dengar takbir kita, dia nangis juga. Dia tak ada gila. Orang Melayu, dia main. Dia tak ada, dia sedih. Jadi yang tu pun kita tengok. Saat kita sedang jual macam ini, tiba-tiba kita dikejutkan dengan nama Allah, dengan isu kalima Allah. Saya jawab masalah dengan
nama Allah, dengan isu kalimah Allah, panjang lebar saya. Jadi tuan-tuan, pada bulan Ramadan ni satu benda yang saya minta jangan lupa, kita banyak doa. Inna bis-sha'im inda fitrihi da'wah madhura. Sesungguhnya orang berpuasa ni dia ada doa yang tidak pernah ditolak, iaitu doa orang berpuasa. Nak doa kita payah kadang-kadang kita boleh buka inilah doa. Berikan anak, beri ke bini, pakai baca doa. Nak kaya, nak buat rezeki, nak istiqamah dan sebagainya. Dan kalau nak tanya soalan-soalan ataupun ada soalan-soalan, saya jawab dalam bulan Ramadan berbagai permasalahan. Di samping saya syorkan juga tengok dalam laman kita punya apps kami untuk tuan-tuan layari supaya tuan-tuan boleh tengok apa isu-isu yang kita bangkitkan. Al-Inara cuma je boleh buka dalam apps telefon masing-masing. Al-Inara, Inara itu maknanya mencahayakan. Kita telah jawab lebih daripada 5,600 soalan kata saya. Setiap hari kita updatekan lebih kurang 6 soalan yang baru. Dan insyaAllah saya yakin dan saya percaya kalau kita bersungguh-sungguh menggunakan Ramadan kali ini, kita akan mencapai kejayaan yang cemerlang dalam hidup kita. Akhirnya apa yang Allah katakan, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, menjadi milik kita. Sekadar itu mohon maaf bahasa saya bila tidak sesuai. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid-din wa innaka bihi ta'ana min allazina yastami'una qawla fayattabi'una. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.